hari ini sudah ada gerakan tuan-tuan sudah ada gerakan untuk menghangatkan Perhimpunan Agung UMNO pada tahun ini dengan mewujudkan rasa sangsi, dengan mewujudkan rasa curiga terhadap kepimpinan UMNO yang telah membuat keputusan untuk menjunjung titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agong bagi menyertai kerajaan perpaduan yang dipimpin oleh Dato' Sri Anwar Ibrahim selepas Perikatan Nasional yang telah diminta, dititah oleh Baginda Tuanku untuk melakukan perkara yang sama telah pun menolak permintaan ke bawah Duli Tuanku ini. Saya nak memperjelaskan dengan sejelas-jelasnya kerana saya nampak masih ada lagi ramai yang tak faham. Malah ada yang telah mengeluarkan ceramah-ceramah kita sepanjang tempoh pilihan raya yang tidak mahu bersama dengan Pakatan Harapan, tidak mahu bersama dengan DAP yang kita tolak apa semua. Tetapi hari ini kenapa kita boleh bekerjasama pula dengan Pakatan Harapan? Masih ramai yang keliru, masih lagi ramai kenapa kita nak terima DAP, masih lagi ramai yang tak faham kenapa UMNO tak jadi pembangkang. Ini saya minta supaya kawan-kawan yang menonton live kita pada malam ni awal-awal tekan butang share. Kita nak dapatkan share seberapa ramai yang mungkin supaya kita tak nak lagi ada orang dekat akaun umbi kita tak faham kenapa kita kena bekerjasama dengan Pakatan Harapan. Okey, jadi kita mulakan dengan sesi soal jawab. Silakan saudara Wan Kuris. Okey, Tok. Assalamualaikum. Okey, waalaikumsalam. Tok, ramai tu yang masih lagi tak faham dan mendakwa bahawa kerajaan perpaduan ni dituduhkan sebenarnya memang sudah dirancang antara Presiden UMNO dan Presiden PKR tu. Betul tu? Okey, pertama sekali saya nak beritahu bahawa Datuk Seri Zahid telah berusaha sedaya upaya tuan-tuan supaya pilihan raya ini diadakan sebaik saja selepas kita menang di Melaka, sebaik saja selepas kita menang di Johor. Tapi malangnya kita tak dapat nak buat pilihan raya pada ketika itu. Kalau kita buat pilihan raya selepas Anwar Ibrahim, Muhyiddin Yassin, begitu juga dengan siapa nama? Mahathir Mohamad berhadapan dengan kekalahan teruk di Johor, saya yakin tuan-tuan BN akan menang mudah. Dan kalau BN menang mudah, sudah pastilah Datuk Zahid akan diangkat menjadi Perdana Menteri. Walaupun kita ada poster boy, kita pun tahu juga bahawa kuasa untuk mengangkat Perdana Menteri ini terletak di bawah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Jadi tak mustahil, tidak mustahil juga walaupun kita ada poster boy, Datuk Seri Zahid juga mempunyai peluang untuk diangkat menjadi Perdana Menteri. Kalau tak dia pun, Tok Mak Hassan mempunyai peluang untuk diangkat menjadi Perdana Menteri. Jadi tuan-tuan, kalau kita boleh jadi Perdana Menteri, kenapa kita nak pergi letak orang lain menjadi Perdana Menteri? Ini kena faham tuan-tuan. Jadi sangat tak logik bila mana Muhyiddin kata kalau undi BN, Anwar akan jadi Perdana Menteri. Ini satu hujah yang paling bodoh dalam sejarah, tetapi yang paling menyedihkan. Ramai orang percaya. Kita cakap jangan berbelah bagi. Pastikan nak undi sama ada undi BN atau undi PH. Dua ni je yang boleh bentuk kerajaan kalau mereka mendapat mandat rakyat. Kalau bagi undi, berbelah bagi, maknanya undi yang patut diberikan kepada BN, diberikan kepada PN, diberikan kepada GTA, diberikan kepada bebas. Undi ni umpama merosakkan undi. Kerana mereka ni tak boleh memerintah. Tuan-tuan. Memang tak boleh merintah pun. Tetapi bila undi BN banyak sangat orang percaya, dengan hujah undi BN, Datuk Seri Anwar Ibrahim akan jadi Perdana Menteri. Dan kemudian ramai sangat orang yang buta mata hatinya bila dapat duit daripada daripada Perikatan Nasional dan PAS, mereka sanggup korbankan masa depan mereka untuk tempoh 5 tahun yang akan datang. Mereka telah mengundi Perikatan Nasional dan PAS. Maka akhirnya kita tak boleh membentuk kerajaan.
Bukan hanya BN tak boleh bentuk kerajaan, ini kena faham. PH pun tak boleh bentuk kerajaan. Tuan-tuan rasa PH tak nak laksanakan apa yang dalam manifesto dia? Dia pun nak laksanakan janji dia. Dia pun nak memerintah secara bersendirian tanpa BN, tanpa PN. Sama juga dengan Muhyiddin Yassin, tuan-tuan. Tuan-tuan rasa Muhyiddin Yassin nak tebalkan muka dia, ajak BN untuk bersama dengan dia? Dia pun tak nak, tuan-tuan. Dia nak memerintah secara bersendirian. Tapi tak ada satu pun parti politik yang berjaya membentuk kerajaan. Yang akhirnya menyebabkan, ke bawah dulu tuanku, menitahkan supaya Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional membentuk kerajaan perpaduan. Bila Perikatan Nasional di hadapan tuanku sendiri memotong perkataan bersetuju dengan kerajaan perpaduan dan memilih tidak bersetuju, malah menyela ke bawah dulu Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong kerana tak mahu mengangkat dia menjadi Perdana Menteri, sedangkan dia dah ada 115 orang. Padahal 115 orang itu termasuk 10 orang daripada UMNO yang memberikan SD kepada beliau, sedangkan kita sudah ada Akta Anti Lompat Parti di mana hanya sokongan secara en blok, keseluruhan parti itu kepada seorang Perdana Menteri yang akan diambil kira. Tidak ada lagi boleh beli undi, boleh beli MP seperti mana zaman dulu, zaman scheme of thing Muhyiddin ni, boleh main beli sana beli sini, boleh lompat parti, boleh lompat katak macam-macam. Dah tak ada dah. Jadi SD dah tak laku. Malah bukan hanya dia menemplak, malah dia sekali lagi mengulangi dalam sidang media dia tak akan bekerjasama dengan Pakatan Harapan. Last sekali, tuan-tuan, Kebaginda Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong menitahkan supaya UMNO menyertai kerajaan perpaduan bersama dengan Pakatan Harapan. Kemudian GPS Sarawak pula dititah. Maka barulah UMNO bersama dengan PH, bersama dengan GPS, bersama dengan GRS, bersama dengan Warisan, bersama dengan KDM, bersama dengan Bebas, akhirnya memutuskan untuk membentuk kerajaan yang cukup stabil sebanyak 148 kursi. Ini kena faham. Okey, menjawab soalan tu. Ada apa-apa yang ditinggalkan? Apa yang tertinggal? Dia macam dakwaan Haji Hadi itu tu. Dia kata UMNO memang sengaja untuk mengecilkan kemenangan tu supaya untuk apa, mencapai cita-cita untuk bergabung dengan PH. Sebab benda tu telah di apa? Kalau Haji Hadi cakap macam tu, saya pun boleh cakap. Sebenarnya Haji Hadi sudah merancang dengan orang tertentu di dalam UMNO supaya UMNO kalah, tak menang besar, itu sebab Haji Hadi, begitu juga dengan Muhyiddin, beria-ria minta supaya jangan diadakan pilihan raya. Kenapa mereka nak lengahkan? Supaya mereka ada masa untuk binasakan Barisan Nasional, mereka ada masa untuk memfitnah Barisan Nasional. Dan bila dia berjaya memfitnah kita, maka BN tak boleh memerintah secara bersendirian, tak cukup kursi. Mereka tak boleh bentuk kerajaan, tidak ada simple majority. Maka akhirnya mereka beranggapan bahawa UMNO akhirnya akan bekerjasama dengan Bersatu dan PAS. Mereka lupa bahawa UMNO ada option lagi satu. Kita ada dua option. Nak kerjasama dengan Muhyiddin yang terang-terang dah khianat kita. Kita dah ampunkan dia selepas dia khianat kita. Kita maafkan dia, malah kita angkat dia jadi Perdana Menteri walaupun kursi dia sikit. Tapi apa dia buat pada kita? Dia tindas kita, dia tahan duit kita, dia nak sumbat bekas pemimpin kita dalam penjara. Dah masuk pun. Dia nak sumbat presiden kita sedia dalam penjara. Dia dakwa pemimpin-pemimpin kita. Dia salah gunakan kuasa, salah gunakan institusi kehakiman, salah gunakan institusi Jabatan Peguam Negara.
institusi-institusi asas negara, semua disalahgunakan. Kita ada dua pilihan, nak pilih Muhyiddin sebagai Perdana Menteri atau Anwar yang kita tak tahu. Terus terang kita cakap, kita pun tak tahu Anwar ni adakah dia lebih baik daripada Muhyiddin ataupun tidak. Tetapi setidak-tidaknya daripada pilih orang yang terang-terang dah khianat kita dan nak bunuh kita, lebih baik kita bagi peluang kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita belum tahu, kurang-kurang dia pun pernah kurang-kurang dia pun balik. Okey. Kurang-kurang dia pun pernah dizalimi. Mana tahu dia akan berfikir panjang sebelum menzalimi orang lain. Betul tak? Jadi apa pilihan kita ada sekarang ni? Suka tak suka, kita kena akur dengan titah tuanku. Perlu ada kerajaan. Kalau tak ada kerajaan, apa jadi dengan kita dengan kerajaan bulan 1 ni? Kita belum bentang belanjawan. Kalau tak bentang belanjawan, tak luluskan belanjawan bulan 12 ni, kalau kita dengan awam tak ada gaji tahun depan. Kita nak biarkan benda ni berlaku? Kita nak berhadapan dengan bencana banjir. Kita nak berhadapan dengan masalah shortage of food tahun depan. Dengan masalah inflasi, dengan masalah kenaikan harga barang macam-macam ni semua. Dengan masalah foreign direct investment yang dah lari meninggalkan negara ni, dah berhijrah ke negara-negara jiran. Kalau kita tak bentuk sebuah kerajaan yang kuat, yang stabil, yang diyakini oleh pelabur, yang pelabur boleh masuk balik ke dalam negara ni, what will happen to Malaysia? Kita kena fikir tentang negara. Kita tak boleh fikir pasal diri kita sendiri saja. Atas dasar itulah kita mengambil keputusan untuk menjunjung titah tuanku, membentuk kerajaan perpaduan bersama Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Pakatan Harapan. Ini kena jelas. Ada orang kata ini dulu kita cakap lain apa semua. Nak buat macam mana? Kita dah cakap, kita dah nasihat, tapi korang tak peduli apa kita cakap. Hari ni kau hadap je lah keputusan. Yang pilih untuk undi berbelah bagi ni siapa? Rakyat. So rakyat dah buat pilihan, kita ahli politik kena menghormati keputusan rakyat. Rakyat nak tak ada satu parti pun yang boleh memerintah, okey, kita akur keputusan rakyat. Maka hasil daripada keputusan rakyat itu memaksa parti-parti yang dulu bermusuhan hari ini berdamai, lupakan persengketaan lama, fikir macam mana cara boleh bekerjasama. Itulah yang kita tengah buat sekarang. Jadi tak payahlah ulang keluarkan berita lama. Apa yang dulu saya cakap, Datuk Zahid cakap, Anwar Ibrahim cakap, DAP cakap, semua sekali letak tong sampah dulu. Kita tak boleh buat apa. Sebab rakyat yang nak kita ni combine. Kita cakap dengan rakyat kena bagi solid sokongan pada BN. Dia orang tak nak. Dia nak supaya tak ada orang menang. Ini keputusan rakyat. Maka kita tak ada pilihan, kita kena akur. Boleh tak UMNO jadi pembangkang? Siapa nak jadi kerajaan? UMNO kumpulan ketiga terbesar. Amat menyedihkan. BN kumpulan ketiga terbesar. Kumpulan kedua terbesar tak nak kerjasama dengan kumpulan yang paling besar. Pemenang paling besar, paling banyak kursi. Orang nombor 2 tak nak kerjasama dengan orang nombor 1. Maka tuanku titahkan orang nombor 3 bekerjasama dengan orang nombor 1. Diikuti dengan GPS, diikuti dengan warisan, GRS dan sebagainya. Kita kena hormatilah titah tuanku. Negara ni kita mengamalkan sistem raja berperlembagaan. Kalau kita tak hormati raja-raja Melayu, macam mana? Jadilah macam Muhyiddin Yassin. Tak reti nak hormat bagi dia tuanku. Walaupun parti dia ada 73 kursi bersama dengan PAS, akhirnya dia tak boleh berada di dalam kerajaan. Sebab angkuh, sombong, bongkar. Kita tak boleh begitu. UMNO dari dulu lagi, semenjak sebelum merdeka lagi, kita mempertahankan ke bawah duli raja-raja Melayu. Dan ini tradisi kita, membela institusi diraja.
Okey? Tok, punya soalan ni Ya. sebelum itu dia kata PN bersetuju bergabung dengan BN, tapi dengan syarat Isyamuddin menjadi Perdana Menteri. Kenapa kita tak orang kata Isyamuddin menafikan benda ni, Isyamuddin menafikan benda ni. Itu sebabnya saya kata apa jadi sekalipun Datuk Seri Zahid perlu menjadi timbalan Perdana Menteri. Sebab apa? Kenapa dia perlu menjadi timbalan Perdana Menteri? Kerana kalau letak orang lain menjadi timbalan Perdana Menteri, maka apa yang berlaku sebelum-sebelum ni akan berlaku kembali. Orang yang diangkat memegang tampuk kuasa selain daripada Presiden UMNO sudah pastilah akan pasang badan untuk menentang Presiden UMNO. Bila dia berjaya jadi Presiden UMNO, maka tak mustahil dia akan terima tawaran daripada Muhyiddin, tawaran daripada Haji Hadi untuk dia ditabalkan sebagai Perdana Menteri dengan syarat tarik 30 orang MP UMNO ni secara en blok menyertai Perikatan Nasional. Apa akan jadi? Jadi untuk kestabilan UMNO itu, dan bila UMNO stabil, kerajaan persekutuan baru ini juga akan stabil. Kalau diletak orang lain selain daripada Presiden UMNO yang merupakan presiden yang diberi mandat oleh rakyat, oleh ahli UMNO sebagai Presiden UMNO, tiba-tiba letak orang lain jadi timbalan Perdana Menteri, maka pecah belah UMNO ni balik semula. Seperti mana dulu bila Presiden ada kes mahkamah, alasan tu digunakan oleh Muhyiddin, kemudian timbalan Presiden sebenarnya boleh diangkat sebagai timbalan Perdana Menteri. Sebab jawatan timbalan Perdana Menteri ini tidak ada di dalam perlembagaan. Datuk Seri Muhammad Hassan boleh dilantik sebagai senator. Dia boleh dilantik sebagai senator dan dia boleh jadi timbalan Perdana Menteri ketika itu. Tapi dipilih juga orang yang dekat dengan dia, yang merupakan Menteri Pertahanan ketika itu, naik Presiden sebagai Perdana Menteri. Mula-mula timbalan, lepas itu jadi Perdana Menteri. Maka sudah pastilah berlaku pergolakan di dalam UMNO. Ini saya mintalah ke bawah duli Raja-Raja Melayu yang akan bersidang esok, harap dapatlah menerima cadangan supaya Datuk Seri Zahid diberikan mandat sebagai timbalan Perdana Menteri bergandingan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Penting. Kerana hanya dengan mengangkat Datuk Seri Zahid, dia akan dihormati oleh ahli-ahli dan akar umbi UMNO. Tidak berlaku perpecahan, tidak berlaku lagi jatuh-menjatuhkan. Sampai bila kita nak bergaduh ni? Sampai bila kita nak bergaduh? Cukuplah. Okey? Ya. Nak tanya berkenaan itu tadi PM ada komen tadi tu Ya. Dia kata dia tidak mahu mengorek kisah pentadbiran kerajaan lama ni tu. So adakah ini bermaksud macam kes-kes melibatkan Muhyiddin, Tun M, Tok Thomas semua ni? Saya rasa polisi untuk tidak mengamalkan politik balas dendam tu penting. Itu juga yang telah dilontarkan oleh Datuk Seri Zahid ketika Datuk Seri Zahid berucap dalam satu majlis Perhimpunan Agung Makal Sakti. Itu juga yang dia cakapkan. Namun begitu, saya yakin rakyat Malaysia nak tahu apa yang terjadi sepanjang tempoh darurat bila mana 600 bilion duit rakyat dibelanjakan. Kita nak tahu. Tidak semestinya kita nak penjarakan Muhyiddin, tetapi memadailah kalau rakyat tahu bahawa duit ini dibelanjakan dengan cara yang betul. Tidak ada direct nego seperti mana yang didakwa. Tidak ada kickback. Sebab banyak sangat persoalan. Hari ini dah keluar dah gambar rumah di tanah seluas 5 ekar milik Muhyiddin Yassin. Di Janda Baik. Mana Muhyiddin dapat duit buat rumah ni tuan-tuan? Dia dah ada rumah dekat Bukit Damansara. Mana gambar tu?
Tengok tuan-tuan, punyalah besar rumah dia ni. Dah siap tu? Dah siap dah, sebab Puan Sri Noraini dah mula panggil orang pergi mengaji semua kat rumah dia ni. Mengaji. Alhamdulillah lah, Puan Sri Noraini orang yang baik. Yang nakal sikit kaki dia je. Tapi tu segelintir kaum B ni tak berapa yakin yang kita ni boleh bersama dengan DAP sebab kita ni dianggap dia macam ni. Memanglah siapa nak yakin. Sebab selama hari ni DAP hanya bekerjasama dengan parti kecil Melayu ni. Dia kerjasama dengan PAS. PAS tak boleh kontrol DAP. Dia kerjasama dengan Bersatu. Bersatu dikontrol oleh DAP. Sebab dia nak jadi Perdana Menteri. Sekarang ni UMNO bukan Perdana Menteri. UMNO hanya pelengkap kerajaan tu. Kalau misalnya UMNO tak selesa bekerjasama dengan Kerajaan Pakatan Harapan, bila-bila masa UMNO boleh pull back. Ini akan menyebabkan DAP dengan pengalaman dia pernah keterlaluan oleh 2-3 orang, bukan ramai pun yang buat kerja-kerja macam Superman Q ni. Itu pun dah kena buang parti. Yang mana yang celupa, yang mula membuat orang Melayu marah apa semua sekali, akhirnya kerajaan PH tu tumbang. Dan DAP dipersalahkan. Hari ni DAP akan lebih berjaga-jaga. Dia tak nak sekali lagi dia menjadi punca Anwar hilang jadi Perdana Menteri. Hilang peluang jadi Perdana Menteri. Pakatan Harapan tumbang sekali lagi. Mereka tak nak. Dan hari ini mereka bergabung dengan sebuah parti Melayu yang mempunyai keahlian orang Melayu yang paling ramai di Malaysia. So, sudah pasti mereka akan lebih berhati-hati. Dia pun tahu juga dalam UMNO ni banyak yang kepala gila juga. Kau lebih-lebih ni, kau jangan ingat dalam UMNO pun banyak juga yang kepala lebih-lebih ni. So, saya yakin bahawa Pakatan Baru ni akan menjaga hati satu sama lain. Kalau tak jaga, we are here to protect this party. We will make sure that siapa yang over ni, they will be criticized. Kita akan tegur mereka. Kita tak akan biarkan mereka buat sesuka hati. Dan dengan pengalaman yang mereka ada hari ini, mereka lebih matang. Betul tak? Dan mereka sekarang ni sudah faham sangat. Kalau mereka nak menjadi kerajaan, mereka mesti menghormati apa yang sudah dipersetujui dalam kontrak sosial. Mereka harus menghormati kedudukan Islam sebagai agama persekutuan, kedudukan Hak Istimewa Melayu, kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, kedudukan Raja-Raja Melayu. Ini benda-benda yang sudah pasti. Mereka akan hormati. Kalau ada Dongzong buat tuntutan tu, itu biarlah dia tuntut. Tetapi kerajaan pun belum lagi umum kabinetnya. Jadi macam manalah hari ini beri-beri orang-orang yang pro Muhyiddin ni posting tuntutan Dongzong seolah-olah macam kita dah luluskan pula tuntutan Dongzong ni. Zaman BN dulu pun kita pernah cakap kita boleh bersedia untuk membenarkan UEC diiktiraf dengan syarat. Apa syarat kita? Apa syarat Datuk Seri Najib bagi? Mesti kelulusan dengan kepujian bahasa Melayu. Mesti lulus sejarah supaya dia tahu sejarah tanah Melayu ni. Betul tak? Tapi nak buat macam mana? Walaupun kita offer benda ni, kita ditolak pada tahun 2018. Maknanya kita tidak terikat untuk mengiktiraf UEC. Walaupun dengan kelulusan sejarah dan juga kepujian bahasa Melayu, kita tidak terikat. Sebab offer kita itu ditolak oleh rakyat. Dan 97% masyarakat Cina pada ketika itu juga menolak dengan tidak mengundi kita. Bila dia tak undi kita, maknanya dia tolak lah. Betul lah. Saya tak dengar lagi Pakatan Harapan
telah offer untuk iktiraf. Belum ada. Belum lagi. Kalaupun Pakatan Harapan ada letak dalam manifesto dia nak mengiktiraf UEC, kali ini kena faham kerajaan ialah kerajaan campuran. Paduan. Apalah nama dia tak kisah. Yang penting people need to understand this is a coalition government. Meaning whatever policy that you want to pass, it must be agreed by all parties. Ia mesti dipersetujui oleh PH, mesti dipersetujui oleh BN, oleh GPS, oleh GRS dan lain-lain. At least majority daripada parti komponen yang membentuk kerajaan perpaduan ini. Dan saya tak fikirlah benda ni akan dibincangkan pun dalam masa terdekat ini. Sebab yang paling penting kita nak pastikan kerajaan itu stabil. Takkanlah DAP sanggup nak keluar kerajaan semata-mata nak dapatkan pengiktirafan UEC ni. That will never happen. Banyak benda yang dia boleh tolong masyarakat Cina, dia boleh buat daripada hanya tentang UEC. Kalau dia berada di luar kerajaan, yang rugi masyarakat Cina juga. Betul tak? Mereka tidak ada perwakilan di dalam kerajaan ni. Dan mereka pun tahu kalau mereka melampau, Anwar tidak akan terikat untuk membela mereka lagi. Sebab mereka lah punca kejatuhan. Jangan salahkan kalau ketika itu Anwar terpaksa mengambil pula PAS ini untuk bersama dengan kita. Lagi rugi. So, saya yakin semua orang akan menjaga, menghormati hati satu sama lain selepas ini. Dan takkan ada orang yang buat sesuka hati. InsyaAllah. Okey? Tu, GPS tu GPS ni dia ambil keputusan untuk gabung dengan PH ni apabila dia melihat BN masuk dalam PH tu dulu tu. Macam mana? GPS dia ambil keputusan untuk setuju join PH ni setelah BN masuk dulu kan. Ya, Ya. betul. Jadi adakah GPS masuk tu sebab dia yakin BN ada dalam gabungan tu? Ya. Ya, sebab apa tau, bila Muhyiddin berjumpa dengan GPS, dia mengatakan bahawa BN sudah bersetuju untuk menyertai PN untuk membentuk kerajaan. Itu sebab GPS ingat, betul lah, dia pun setujulah untuk bersama. Itu sebab bila dia mengumumkan itu, dia kata kami menyokong kerajaan yang akan dipimpin oleh PN, di mana di dalamnya ada BN, GRS dan yang lain-lain itu. Sebab itulah yang dia dimaklumkan oleh Muhyiddin. Nak buat macam mana, Muhyiddin memang jenis penipu. Bukan setakat perasuah, tetapi penipu. Okey? Betul. Ya. Sekiranya lah berlaku lah, orang kata tidak tergigit lidah dalam gabungan itu gabungan PSU, kemungkinan BN akan tarik diri. Ya. Adakah GPS akan ikut sekali itu? Datuk rasa Buat masa sekarang ni kita elakkan daripada fikir benda-benda yang negatif. Tak payah kita nak fikir tentang benda yang negatif dulu. Kita fikir benda yang positif dulu. Kalau tanya dengan saya mengharapkan kerjasama ni berlanjutan. Sebab dah lama sangat BN ini kehilangan sokongan daripada masyarakat India dan China. Ini je cara BN boleh dapat balik sokongan masyarakat India dan China. Dan sudah pasti juga Pakatan Harapan sudah lama tak mendapat sokongan orang Melayu. 2018 mereka dapat 25% sokongan orang Melayu. Kali ini mereka dapat hanya 11%. Jadi mereka yakin juga bahawa hanya dengan bergabung dengan parti Melayu terbesar ni, mereka akan berpeluang untuk mendapatkan sokongan orang Melayu. So it's going to be a win-win situation, baik untuk BN, begitu juga dengan Pakatan Harapan. So let us prosper together. Bagaimana sokongan orang Cina kepada MCA nanti dalam gabungan itu? Bertambah ke ataupun macam mana?
Saya tak pasti sama ada FCA akan terus kekal dengan kita, sebab kenyataan-kenyataan yang keluar tu nampak macam mereka nak keluar daripada BN. So bagi saya itu hak mereka, kita tak boleh halang. Mereka ada hak untuk keluar daripada Barisan Nasional. Cuma berdasarkan aku janji yang telah pun mereka tanda tangani, kemungkinan besar kursi mereka tu akan kosong. Okey? Okey tak. Kerajaan baru ni tu, kerajaan perpaduan itu mendapat 2/3, 148 kursi Ya. Maknanya 2/3 tu Jadi bila 2/3 dalam parlimen tu, apakah peranan pembangkang tu? Berkesan ke tidak? Sebab 2/3 lebih kuat. Kena faham 2/3 ni tak adalah besar sangat. Jumlah pembangkang 73 orang tu. Boleh tahan besar tu. Boleh tahan besar. So kita jangan selesa sangat lah. It's not going to be an easy task. Mereka akan bangkang. Dan tak mustahil juga fitnah-fitnah yang mereka mainkan sepanjang tempoh sebelum pilihan raya umum ke-15 akan juga diteruskan. Dan kita tahu bahawa anak-anak muda, geng-geng TikTok ni pun banyak juga dibayar dulu menggunakan duit PN ni. Banyak TikTok yang dihasilkan oleh PN. Tak mustahil TikTok ini akan berterusan dengan duit mereka yang banyak. They have all the resources to continue with this dirty works, So tak mustahil mereka akan boleh mempengaruhi lebih banyak anak-anak muda, khususnya yang pengundi yang baru nak start mengundi 18 tahun yang tak tahu apa-apa ni. So jangan kita underestimate lah musuh kita. Okey? Ya. Tok, mengenai pengundi muda tadi tu Saya dengar dalam radio tadi, profesor tu cakap tu hampir 40% pengundi muda ni, pengundi baru ni dia tak tahu pasal politik. Betul. Jadi ramai orang-orang yang berjasa, orang-orang yang bagus telah terkorban tu. Betul. So dia angkat orang-orang yang popular dalam TikTok, tak tahu politik. Jadi ini akan membuatkan kerajaan dan dia angkat orang yang bagi duit. Ya. So benda ni macam mana tu? Nak betulkan balik. Saya rasa pertama sekali kita kena mulakan dengan education. Kita kena mulakan dengan didikan. Kita kena make sure kalau kita nak kekalkan undi 18 tahun ini sudah boleh mengundi. Orang yang berusia 18 tahun ke atas sudah boleh mengundi dan automatik dapat jadi pengundi. Kita kena bagi pendidikan tentang politik. Kalau kita tak didik mereka tentang pentingnya nak memilih ni, kena pilih mereka yang betul-betul berkelayakan, memilih mereka yang betul-betul berintegriti, yang bebas rasuah, tak ada salah guna kuasa dan sebagainya, maka payah kita nanti. Dan tak boleh mengundi kerana duit yang disogok. So kena educate lah daripada sekarang. Kalau tidak, lebih baiklah kita patah balik kepada 21 tahun baru ada hak untuk mengundi. Okey? Okey, so, Tan Sri Anwar Musa kata hentikanlah pertikaian tu. Alhamdulillah lah, alhamdulillah. Seharusnya kita bagi kerjasama, beri tumpuan memulihkan semula kerajaan dan ekonomi itu. Ya, saya nampak Anwar Musa ni seperti mana yang saya pernah cakap, siapa pun jadi kerajaan dia akan sokong lah. Dia sudah nampak tanda-tanda dia buat U-turn tu, baguslah, bagus. Kita setuju lah tu. Kita setuju je lah. Tapi tu dia punya macam-macam ni masih nyala tu. Macam mana tu? So kita nak tahu pendirian sebenar Tan Sri Anwar Musa ni, kita tengoklah macam-macam dia. Jangan sampai mulut dia kata tak payahlah pertikaikan lagi pelantikan Anwar Ibrahim dan sebagainya. Tapi macam dia masih pertikaikan. Maknanya orang akan beranggapan bahawa Anwar Musa ni cakap lain tapi dia buat lain. Jentera-jentera dia buat lain. So macam-macam ni kena faham lah. Setiap apa yang kamu buat itu memberikan implikasi kepada bos kamu. Okey? Ada lagi?
Gitu, yang hari ni Tok Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang dia kata tak mustahil DAP akan telan UMNO tu seperti di Singapura tu, dia cakap. Dan dia kata sebenarnya PAS memang banyak dah membantu, dah terbukti tu. Kita nak tanya dengan Tuan Guru Jadi, berapa orang PAS yang kepalanya dah ditelan oleh DAP? Ada? Tak ada. Ha? Berapa orang MP PAS yang telah ditelan DAP? Ada. Berapa orang MP PAS yang telah dicuri DAP? Ada. Tetapi MP UMNO dicuri Perikatan Nasional? Ada. 16 orang. MP PKR dicuri oleh Perikatan Nasional? Ada. 9 orang, campur 4. Termasuklah DAP yang logo lama pun disapunya di Perikatan Nasional. Yang mana yang ada kes rasuah disapu oleh Perikatan Nasional. Sama juga, PAS pun sama juga. MP UMNO yang cabul kehormatan budak-budak ni, baskers ni pun dicuri oleh PAS juga akhirnya. Kalau PAS tak tawarkan diorang ni untuk menjadi calon pilihan raya PAS, masuklah Ismail Maran untuk jadi calon pilihan raya PAS, nescaya orang akan lebih percaya bahawa PAS ni berpegang pada prinsip menolak lompat parti. Tapi hari ini PAS adalah salah satu daripada parti, bukan hanya parti yang mengamalkan rasuah dan salah guna kuasa dengan membayar undi, membayar untuk membeli undi, tetapi PAS juga mencuri ahli parti lain untuk menjadi calon pilihan raya parti dia. Maknanya PAS menggalakkan lompat parti. So macam mana PAS? Macam mana PAS? Saya rasa kita tak payah nak cerita banyak pasal PAS ni. Lambat laun orang pun boleh nilai dah PAS ni. Okey? Tak, ada orang tanya tu, pasal PAS ni tu. Dia dalam PRU kali ni tu, komposisi dia lebih besar daripada Bersatu tu. Kenapa Presiden PAS tidak mau ambil tanggungjawab sebagai pengurusi? Dia sekarang ni macam inilah. Semenjak bila PAS ni lebih kecil daripada Bersatu? Masa Bersatu bekerjasama dengan PAS pun, PAS ada 18 ahli parlimen. Muhyiddin daripada 13 mati seorang, tinggal 12. Daripada 12 tu 7 ikut Muhyiddin, ikut Mahathir. 5 je ikut Bersatu. Yang lain 16 dia curi daripada UMNO, 9 dia curi daripada kita, daripada PKR. Jadi memang PAS selama hari ni lebih besar, tapi PAS tidak ada keupayaan untuk memimpin. Mereka hanya nak ikut dan nak dipimpin. Padahal pemimpin dia lebih pandai baca doa berbanding Muhyiddin. Tapi tak tahulah, mungkin doa Muhyiddin ni lebih berkat. Doa Muhyiddin ni lebih diterima Allah Ta'ala kayaknya. Ini mungkin lah. Ataupun dia kena telan tu. Sebenarnya dia yang kena telan dengan Muhyiddin. Muhyiddin jolok duit dia ambil, Muhyiddin jolok tu dia ambil, Muhyiddin jolok jawatan dia ambil, Muhyiddin jolok dana pilihan raya dia ambil. Last sekali dia ikut je apa yang Muhyiddin suruh. UMNO tak ikut apa yang DAP suruh. Ini kena faham. Dan masih terlalu awal nak mengatakan bahawa kerjasama antara UMNO dengan DAP ni tak berjaya. Mungkin masa dia parti kecil kerjasama dengan DAP parti besar tak berjaya. Tapi kalau kita UMNO ni parti besar dengan DAP sama-sama besar, mungkin ianya boleh mewujudkan kejayaan. DAP perlukan kita untuk dapatkan undi orang Melayu. Kita perlukan DAP dan Pakatan Harapan untuk dapatkan undi India dan China. We complement each other. Tapi bila DAP bersama dengan PAS, dia deliver undi China dengan India kepada PAS. PAS tak deliver undi Melayu kepada DAP.
So bila kau tak deliver undi Melayu pada DAP, maka DAP pun pandang PAS sebelah mata. Tetapi DAP tahu walaupun kita kalah pilihan raya kali ni, kita kalah kena sabotaj. Sabotaj oleh orang kita sendiri. Dengan mainan macam-macam. Cuba kau tengok apa Hishamuddin buat selaku Menteri Pertahanan. Kita punya undi PUS kalah seluruh negara, kecuali kat Rembau kita menang. Mungkin Tok Mat buat kerja sendiri. Dekat apa ni Ber kita menang. Dengan kat Sembrong yang lain kalah. Masuk akal tak? Kalau undi polis kita kalah, okey lah, Hamzah Zainuddin ni dia bersatu, memang patutlah bersatu menang. Tapi undi tentera macam mana kita boleh kalah? Tak pernah seumur hidup ni BN ni kalah undi tentera begini teruk. Tak pernah. Itu bukan sabotaj dalaman lagi. Betul. Ada hati lagi Hishamuddin nak jadi Presiden UMNO. Macam mana? Kalau undi tentera pun dia tak boleh deliver. Kita dah tegur dia dah bila kita kalah teruk dekat Sungai Udang itu. Kenapa pilihan raya umum dia buat perkara yang sama sekali lagi? There is something wrong somewhere. Adakah dia purposely buat benda ni? Dengan harapan bila BN tak boleh memerintah, BN akan kerjasama dengan bersatu dengan PAS balik. Penasihat baiklah Datuk Zahid. Checkmate kan dia. Okey. Ada lagi? Sikit lepas. Sikit lepas. PAS. Okey, PAS ya, pemuda PAS tu. Apa Datuk punya komen ataupun nasihat kepada pemuda PAS yang memberi amaran kepada kerajaan supaya jangan sesekali osik Teguh Haji Hadi. Amboi, nak bagi amaran. Saya nak beritahu dengan pemuda PAS. Perdana Menteri daripada UMNO pun hari ni duduk dalam penjara tau. Nobody is above the law. Saya nak beritahu dengan PAS, Hakim Nazlan pun silap hari bulan pun akan didakwa tau. So kalau setakat Haji Hadi, takkanlah kerana serban dia tu dia tak boleh didakwa di mahkamah. Bila dia tuduh tuanku tidak berlaku adil, orang yang kalah diberikan peluang untuk jadi Perdana Menteri, this is a very serious accusation. Dia kata tuanku alihkan tiang-gol dan sebagainya. Hakim tak adil lah itu ni. Ini satu perkara yang sangat serius. Kalau polis nak siasat, biarlah polis siasat. Kenapa takut gelabah tak tentu pasal? Siasat ni belum tentu salah. Siasat belum tentu ada kes yang kuat untuk mendakwa. Jadi bagilah polis siasat dulu. Kalau tak salah apa takut? Apa nak takut? Betul tak? Okey, ada lagi? Setelah Datuk Seri Anwar naik jadi Perdana Menteri tu, dia tengok PAS ni yang menyerang kerajaan tanpa henti tu. Adakah sebab dia kecewa, terutamanya dia Haji Hadi ni tu sebab tak dapat jawatan Timbalan Perdana Menteri? Saya rasa mana-mana parti politik pun kalau dah menang besar macam tu, tiba-tiba tak jadi kerajaan, mereka memang tetap akan kecewa lah. Dan lebih kecewa, mereka nak menghulurkan tangan kepada UMNO untuk menyertai pakatan mereka. UMNO tak nak kerjasama dengan mereka. Tapi PAS kena ingat, UMNO cakap selepas mereka kalah di Melaka, marilah bersama kami, tinggalkan bersatu tu, kembali kepada muafakat nasional. Mereka tak nak. Lepas di Johor pun sama juga. Kita yang menang ni ajak yang kalah ni, jom bersama. Mereka tetap cakap, saya ingat lagi Haji Hadi cakap, kesetiaan kami tetap bersama dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin, tidak berganjak. Okey lah tu. Kalau masa tu dia pilih untuk bersama dengan Muhyiddin, sekarang kami pilih untuk bersama dengan Anwar, janganlah jaki. Betul tak? Janganlah sakit hati.
Korang ingat, korang je boleh sakit hati kita. Sekali-sekala ni kita jentik sikit hati dia. Tapi kalau tengok kan, sekarang banyak PAS yang menyerang. Satu macam diam tu. Nak diam, nak macam mana? Dia sendiri membantu Anwar untuk menjadi Perdana Menteri. Dengan ego dia, dengan dia punya kesombongan dia, dengan tidak menghormati raja-raja Melayu ni. Dia sendiri cari pasal.